Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asyraful muallif al-imam hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma alladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi sirri fa ma'rifatu mawajibihi wa manahihi hatta yahsula laka ta'zimullahi ta'ala wal ikhlasu lahu wan niyyatu wa salamatul amali. Wa jami'u dhalika ya'ti fi kitabina hadha insyaallahu azza wa jalla. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang pertama anjuran Masjid Bukit Indah Ampang menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid ataupun tata cara ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi di dalam aqabah yang pertama, yang mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan tentang aqabatul ilmi. Untuk menjadi seorang ahli ibadah, pertama sekali seseorang itu perlu merentasi dakian ilmu dengan jaya. Lalu Imam Ghazali menerangkan adapun yang menjadi fardu ain yang setiap orang mesti belajar daripada ilmu sir. Asal makna sir, rahsia. Ilmu rahsia macam mana nak belajar? Dah rahsia? Bukan. Ilmu rahsia di sini maksudnya ilmu yang membincangkan perkara-perkara yang tersembunyi di dalam hati. Jadi daripada sudut itulah dinamakan rahsia. Bukan makna ilmu tu tak boleh belajar. Nak belajar ilmu rahsia tak boleh, rahsia, bukan, ya. Iaitu mengenal kewajipan-kewajipannya. Kerana kewajipan bukan hanya kewajipan yang zahir, macam kita sembahyang tadi, macam kita akan puasa di bulan Ramadan nanti, bukan hanya yang zahir. Bahkan ada kewajipan-kewajipan yang batin, yang hati kita mesti berperangai seperti itu. Kalau tidak, berdosa. Wa manahihi, dan mengenal larangan-larangannya, larangan-larangan batin. Sebab itu kita katakan daripada sudut batin
Dua orang yang sama-sama duduk, dia tak bercakap apa-apa, seorang sedang mendapat pahala dan seorang lagi sedang mendapat dosa. Dia tak buat apa pun, tak bergerak pun, masing-masing duduk atas kursi rehat. Ya, tapi seorang ni sedang syukur, sedang sabar, sedang redha, sedang tawakal. Seorang lagi sedang ujub, sedang riya, sedang hasad, sedang takabur. Sama-sama dia, sebab ini kerja hati. Sehingga terhasillah bagi kamu mengagungkan Allah Ta'ala. Kita banyak mengagungkan nafsu kita, kita banyak mengagungkan makhluk. Jadi perlu kita ini mengambil tahu dan mengamalkan ilmu tasawuf ini, disebut juga ilmu sir. Dan terhasillah ikhlas semata-mata kerana Allah. Orang yang betul-betul ikhlas tu, insya-Allah dia sudah tak nampak lagi. Kalau dia masih kata, oh saya ni ikhlas, barangkali belum ikhlas lagi. Dia hanya nampak Allah saja. Dan juga ada niat semata-mata kerana Allah, dan selamat amalan daripada cacat celah yang batin. Kalau yang zahir orang boleh nampak, mungkin rokok dia tak betul, mungkin Fatihah dia tak betul, ya. Tetapi kalau yang batin, mungkin zahir nampak dah elok, tetapi tidak selamat amalannya daripada penyakit-penyakit batin. Dan semua itu insya-Allah akan datang dalam kitab kami ini, insya-Allah azza wa jalla. Qala rahimahullah ta'ala, wa amma ma yata'ayyanu min ilmi syari'ati fa kullu ma yata'ayyanu 'alaika fardu fi'lihi wajaba 'alaika ma'rifatuhu litu'addiyahu kat-taharati was-salati was-shaum. Adapun yang menjadi fardu ain daripada ilmu syariat, tadi daripada ilmu tasawuf, sekarang ilmu fiqh, apa dia yang fardu ain? Maka setiap yang telah menjadi kewajipan secara ain ke atas kamu, kamu mesti buat, tak boleh orang lain buat lalu kamu dianggap terlepas daripada tanggungjawab. Ada setengah macam itu, macam salat jenazah misalnya. Dah ada sebahagian ahli jemaah kita yang melakukan salat jenazah, yang lain dah lepas tanggungjawab. Tapi ada perkara-perkara yang semua orang kena buat. Kalau persatu kampung sudah buat, kita seorang saja tak buat, kita masih menanggung dosa lagi. Maka kewajipan yang jenis macam itu wajib pula ke atas kamu mengetahui ilmu ini, supaya kamu dapat menunaikannya seperti taharah, bersuci. Orang lain dah bersuci, kita seorang tak bersuci, masih kita tanggung kewajipan itu. Dan juga salat, iaitu salat fardu yang 5 waktu, dan juga puasa, iaitu puasa Ramadan. Wa ammal hajju waz zakatu wal jihadu fa in ta'ayyana 'alaika farduhu wajaba 'alaika ilmuhu litu'addiyahu wa illa fala. Adapun tentang haji, tentang zakat, tentang jihad, ya ini bergantung. Sebab haji kan dia wajib bila mampu, jadi tak semua orang mampu. Masa dia belum wajib lagi kerana tak mampu, belum wajib lagi dia belajar bab haji. Begitu juga zakat, dia kena ada cukup nisab, cukup haul, ya. Kalau orang tu tidak ada harta yang wajib zakat, belum wajiblah dia belajar bab zakat. Tapi kalau dia belajar awal-awal, baguslah. Dan juga jihad, contoh ya, haji, zakat dan jihad, sekiranya menjadi fardu ain ke atas kamu melakukannya, maka pada ketika itu menjadi wajib ke atas kamu mengetahui ilmunya. Kena belajarlah, nak pergi haji dah ni, kena belajarlah bab haji, supaya haji kita tu kita lakukan dengan cara yang betul. Kita dah ada harta untuk bayar zakat, kena belajar bab zakat. Datang musuh misalnya, na'udzubillah, dah menyerang negara kita, kita dah wajib berjihad, kena belajarlah bab jihad, supaya kamu dapat menunaikannya. Wa illa fala, kalau belum, maka belum wajib.
fahadha haddu ma yalzamul abda tahsiluhu minal ilmi la mahalata. Maka inilah batasan apa yang wajib ke atas hamba itu mendapatkan ilmu yang tidak dapat tidak. Wa ta'ayyana farduhu bihaitsu la budda laka min zalika. Dan telah menjadi fardu ain sekira-kiranya tak dapat tidak orang itu mesti belajar ilmu ini. Fa in kunta fa hal yaftaridu alayya an ata'allama min al-ilmi tauhid ma anqudu bihi jami'a milalil kufri wa ulzimuhum hujjatal islami wa anqudu bihi jami'al bid'ah wa ulzimuhum hujjatas sunnati. Maka sekiranya kamu bertanya, kalau ada orang tanya lah, adakah menjadi kefarduan ke atas saya bahawa saya itu belajar ilmu tauhid, saya itu belajar ilmu akidah, sekira-kira saya boleh mengalahkan segala agama-agama yang kufur ini. Kita belajar akidah tu kita mahir, kita berhujah dengan orang kafir, kita boleh mengalahkan kebatilan-kebatilan mereka. Dan saya itu menetapkan hujah Islam ke atas mereka, bukan setakat orang kafir. Bahkan saya belajar ilmu tauhid sehingga saya boleh meruntuhkan segala bid'ah-bid'ah yang ada dalam akidah, dan saya menetapkan hujah sunnah ke atas mereka. Sebab dalam bab akidah semua bid'ah itu sayyi'ah dalalah. Hati-hati, kadang orang tak faham, dia salah pasal. Dia kata khilaf itu rahmat. Ya, khilaf adalah rahmat, kata dia. Ya, ada masanya khilaf itu menjadi rahmat. Perbezaan pandangan dalam bab hukum hakam ni memberi keluasan. Ada kalanya kita perlu untuk bertaklid kepada pandangan ulama yang begini dan begitu, muncullah ada khilaf, ada keluasan di dalam kita beramal. Tetapi bukan semua khilaf rahmat. Hati-hati, ada para pelajar nak buat forum tajuk khilaf itu rahmat. Kena faham kat mana posisi dia. Kalau dalam bab akidah, khilaf itu bukan rahmat. Khilaf dalam bab akidah itu azab. Kerana sepaling-paling khilaf dalam bab fiqh, bab amalan, dia antara al-khata' was-shawab, salah ke betul. Jadi dalam bab fiqh, alhamdulillah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi memberitahu apabila seorang hakim itu beristihad, betul istihad dia, dapat 2 pahala. Tiba-tiba dia beristihad salah, masih dapat 1 pahala. Itu kata khilaf dalam bab fiqh ni masih rahmat lagi, salah pun masih dapat pahala. Tetapi khilaf dalam bab akidah tidak demikian. Itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, sataftariqu ummati ila 73 firqah, akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan, kulluhum finnar. Semua yang berpecah itu akan masuk dalam neraka. Rahmat kan? Kan tidak. Masuk neraka itu bukan rahmat. Illa wahidah, kecuali 1. Nah, jadi dalam kita membawakan slogan khilaf itu rahmat, khilaf itu rahmat, kena tahu khilaf yang mana tu. Nah, kalau khilaf dalam usul, dalam bab cabang-cabang hukum, itu rahmat, tak masalah lah. Benda-benda seperti baca kunut subuh tak payah bergaduh lah. Nah, yang mana taklid mazhab tak baca kunut subuh, ya, Hanafi, Hambali, biarkan. So, memang ikut mazhab mereka tak sunat. Yang mana taklid kepada mazhab yang mengatakan sunat seperti Syafi'i, Hambali, ya, baca, kerana benda sunat baca dapat pahala. Sampai kita nak bertekak, nak bergaduh, kamu tak baca kunut, tak ikut sunnah, ataupun seorang lagi kata kamu baca kunut ni buat bid'ah, tak perlu. Biar ada rahmat dalam khilaf sebegitu. Tapi dalam bab akidah tak boleh. Satu kata, ya, Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Satu kata manusia tak ada usaha dan ikhtiar. Ya, satu kata Allah bertempat, tempat Allah di atas aras. Satu kata Allah wujud tidak bertempat. Itu bukan khilaf yang rahmat. Di situ antara hak wal batil.
di antara kebenaran dan kebatilan. Maka kena cermat dalam bab akidah. Untuk pakai diri sendiri okeylah, kita mungkin sudah lepas fardu ain, tapi perlukah, wajib jugakah saya belajar sampai saya boleh meruntuhkan bid'ah-bid'ah yang ada dalam akidah ini, dan saya menetapkan hujjah sunnah, iaitu akidah yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibkah saya belajar sampai begitu? Qala rahimahullah ta'ala fa'lam anna hadha fardun 'ala al-kifayati wa innama yata'ayyanu 'alayka ma tusahhihu bihi i'tiqadaka fi usuliddin la ghair. Ketahuilah bahawa yang macam ini, yang macam kamu sebut tadi, kamu belajar tauhid sampai boleh berhujah mengalahkan syubhat-syubhat orang kafir, kamu belajar tauhid sampai boleh mengalahkan syubhat ahli bid'ah, ketahuilah ini fardu tapi kifayah, bukan fardu ain. Bukan semua orang mesti belajar sampai ke tahap itu, tapi kena adalah dalam satu-satu tempat, satu-satu kampung, satu-satu negeri orang yang mahir hingga ke tahap itu, supaya bila datang syubhat, orang ini mampu ke depan untuk menerangkan, untuk menolak kebatilan-kebatilan. Kalau tak, semua berdosa. Habis yang fardu ain yang mana? Hanya saja yang fardu ain ke atas kamu sekadar yang boleh mensahihkan dengan ilmu itu akidah kamu dalam perkara usuluddin, dalam perkara akidah. Tidak ada yang lebih pada itu. Fardu ain tak banyak. Wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhid wa daqa'iqihi wal ityanu 'ala jami'i masailihi. Ini pelik zaman sekarang. Orang yang tak apa-apa, tak belajar agama, dia sibuk nak bincang benda-benda yang tak dituntut pun, hanya kan atas jalan fardu kifayah saja. Fardu kifayah maknanya pakar dia. Semua orang kena jadi doktor? Tak, hanya yang pakar saja. Semua orang kena buat pembedahan? Tidak, hanya pakar bedah saja. Adakah semua orang kena pandai baiki enjin? Tidak, hanya engineer ataupun komen saja. Penting? Ya penting. Kalau tak ada doktor, susah kita. Kalau tak ada pakar bedah, susah kita. Kalau tak ada pakai enjin, susah kita. Tapi bukan semua orang diwajibkan, biar pakarlah buat kerja. Tapi bab agama, semua orang nak jadi pakar. Security guard pun nak jadi pakar tentang ilmu akidah, pilot pun nak jadi pakar tentang ilmu fiqh. Bukan hina jadi security guard, bukan hina jadi pilot, tapi biar kamu tahu bidang kamu. Kamu mahir betul bidang security ini, tahu macam mana nak selamatkan supaya tak ada kecurian dan sebagainya. Itu bidang kamu. Bukan bidang kamu nak membahaskan ilmu akidah yang tinggi-tinggi. Itu bukan fardu kifayah pun, bukan fardu ain pun, hanya fardu kifayah. Demikian, bukan fardu ain ke atas kamu mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid. Kerana ilmu tauhid ini dipanggil ilmu usul. Tapi ada perkara yang usulul usul, perkara asas dalam akidah, itu semua orang kena tahu. Ada namanya furu'ul usul, perkara cabang dalam akidah. Tak tahu pun tak apa. Dalam kampung ada seorang dua yang sudah tahu cukup. Dan juga perkara-perkara yang terperinci dalam ilmu akidah. Dan kamu boleh mendatangkan semua masalah-masalah, itu bukan fardu ain. Naam. In waradat 'alaika syubhatun fi usuliddin takhafu an taqdaha fi i'tiqadika fata'ayyanu 'alaika hallu tilkal syubhati bima amkana minal kalamil muqni. Ya, kecualilah kalau datang kepada kamu satu keraguan dalam perkara akidah yang mana kamu bimbang bahawa keraguan itu akan merosakkan akidah kamu, maka pada ketika itu barulah menjadi fardu ain ke atas kamu untuk menolak keraguan itu dengan sesuatu perbincangan ilmu akidah yang meyakinkan. Mungkin sebenarnya itu dah pergi pada fardu kifayah, tapi keraguan itu dah berlaku pada kamu.
Oleh kerana keraguan itu dah berlaku pada kamu, bertukar dia jadi fardu ain. Contoh ya, kita nak belajar ilmu akidah secara basic, kita tahu Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil Allah bersifat dengan kekurangan. Dah selesailah. Antara sifat kesempurnaan iaitu Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Ya. Setakat itu sudah. Tapi kalau kita pergi kepada cabang ni, kita akan dapati ada perbincangan tentang ta'alluq sifat kudrah. Di manakah tempat pergantungan sifat kudrah itu? Jadi ini cabang. Lalu diterangkan bahawa sifat kudrah itu ta'alluqnya dengan setiap yang mungkin, yang boleh ada, boleh tak ada. Di situ skop kudrah. Adapun yang mustahil ada, tak ada kena-mengena dengan kudrah. Yang mesti ada, tidak ada kena-mengena dengan kudrah. Jadi tak perlulah kita tahu sampai sedetail itu. Kita tahu Allah Maha Berkuasa, cukup. Tak mungkinlah Allah tu lemah, ya cukup. Tapi kalau sudah datang syubhat, orang datang tanya, habis kalau Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, takkanlah kalau Allah Ta'ala berkehendak Allah tidak boleh melahirkan anak? Kan Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Berkehendak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah kehendakkan sesuatu, memadailah Allah berfirman, jadi maka jadi. Dalam keadaan Allah Maha Berkehendak, Maha Berkuasa, takkan kalau Allah Ta'ala berkehendak Allah tidak berkuasa melahirkan anak. Ini nama syubhat, ini namanya keraguan. Lalu bermain dalam fikiran dia, macam mana boleh ke Allah melahirkan anak? Setahu saya belajar tak boleh. Lam yalid, Allah tidak melahirkan anak. Tapi kalau Allah tak boleh melahirkan anak, kira Allah lemah lah macam tu. Sudah bermain syubhat dalam fikiran dia. Ketika itu dia wajib belajar untuk menolak syubhat tadi. Itu yang datang cerita tadi. Kudrah, ya kudrah, tapi kudrah ini skopnya hanya dengan yang mungkin, yang boleh wujud. Adapun yang mustahil seperti anak Allah, seperti sekutu bagi Allah, itu tidak masuk dalam skop kudrah. Kalau itu mustahil. Syirik bagi Allah itu mustahil. Oh begitu? Begitu? Okey, selesai. Asalnya tidak fardu ain untuk dia belajar sampai ke tahap itu. Tapi oleh kerana datang syubhat, keraguan, maka dia terpaksa belajar untuk menolak syubhat tadi. Misalnya memadai kita tahu Allah yang Maha Esa, ya, tak sama seperti yang lain. Tapi kalau sekolah datang syubhat yang mengatakan kenapa pula Allah tak sama seperti yang lain? Allah bersifat sama mendengar, lain daripada Allah tidak bersifat sama. Allah bersifat basar, melihat, yang lain daripada Allah juga ada sifat basar. Macam mana kata tak sama? Dah datang syubhat, barulah dia pergi kepada pendetailan bahawa bila kita katakan wahdaniyah Allah Maha Esa, itu menafikan kam yang munfasil dan kam yang muttasil pada zat. Kam yang munfasil, kam muttasil pada sifat, dan kam munfasil pada af'al. Letih nak belajar macam tu Ustaz? Tak perlu. Kalau kamu tak ada apa-apa keperluan, tak perlu belajar sampai ke situ. Tapi bila kamu dah ada keraguan seperti tadi, menyangkakan makhluk juga sama seperti Allah, maka diterangkan bahawa menafikan persamaan pada sifat, tidak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Yang sama hanya lafaz, yang ini sebut sama, sana pun sebut sama, tapi hakikat makna tidak sama. Sama Allah adalah sifat yang qadim. Sama yang ada pada makhluk adalah satu dipanggil arab, sifat jugalah, cuma istilahnya arab, yang baru. Kemudian sama Allah tidak perlu kepada alat. Ada pula orang kata, oh kalau Allah mendengar mesti kena ada telinga. Itu makhluk. Allah tidak berhajat kepada alat. Dan mendengar Allah tu selama-lamanya. Mendengar kita boleh hilang, boleh berkurang, boleh berubah. Dan mendengar Allah tu segala-galanya, yang wujud semua Allah dengar. Kita dengar bunyi-bunyi tertentu saja. Kurang daripada getaran itu, lebih pada getaran itu kita tak boleh dengar.
Dan kita dengar yang dekat-dekat saja, yang jauh kita tak boleh dengar. Jadi tak sama. Jadi tak mengatakan menafikan kam munfasil, kam muttasil pada sifat, itu asalnya bukan fardu ain. Tapi bila timbul syubhat untuk menolak keraguan tadi, perlulah orang itu belajar secara lebih detail. Wa iyyaka wal mumarata wal mujadalata fa innaha da'un mahdun la dawa'a lahu. Dan jauhilah oleh kamu bahawa kamu itu berbalah dan berdebat, kerana sesungguhnya ia merupakan penyakit semata-mata yang tidak ada ubat baginya. Elah ustaz itu pun debat juga. Nak kena elak kalau boleh. Kalau terpaksa, kena betul-betul jaga niatnya kenapa, adabnya bagaimana. Sebab penyakit, biasanya kalau kita debat, kita nak menang, maka kebenaran tu sudah jadi first casualty. Kebenaran tu dah terkorban awal lagi, maka kita tak kisah janji kita nampak menang. Daripada kata ni penyakit, tak ada rawatan. Wahtariz minhu juhdaka, elakkanlah daripada perdebatan ini semampu kamu. Fa inna man irtadahu lam yuflih, kerana sesiapa yang memakai pakaian debat, agama dia ni kerja nak berdebat, nak bergaduh dengan orang saja, lam yuflih, orang ni tidak akan berjaya. Illa an yataghammadahu Allah Ta'ala bi rahmatihi wa lutfihi, kecuali Allah Ta'ala meletakkan dia dalam rahmat dan kelembutannya, Allah selamatkan dia. Asalnya dia jenis orang yang ego, nak menang, apa pun salah betul tak kisah. Tiba-tiba dapat hidayah, Allah Ta'ala bagi dia hidayah, dia sedar bahawa apa makna menang di mata manusia kalau batil di sisi Allah Ta'ala. Takkan mana manusia nak puji kita? Kita mati 2-3 hari pun orang dah lupa, sedangkan kita nak menjawab depan Allah. Datang hidayah pada dia, dia bertaubat, dia meninggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau perdebatan kerana izharul haq, itu ulama-ulama kita memang lakukan semenjak daripada dahulu, bahkan para nabi melakukan. Nabi Ibrahim AS berdebat dengan Namrud, Nabi kita Muhammad SAW berdebat dengan orang kafir. Karena itu suruhan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatilah mereka dengan apa yang lebih elok lagi. Jadi kena beza antara perdebatan yang terkeji dan perdebatan yang menjadi keperluan dalam menegakkan kebenaran. Sebab kadang-kadang sempadan itu jadi kabur. Kita kata kita nak menegakkan kebenaran, tapi akhirnya kita terjerumus kepada nak menunjukkan kepada kemenangan. Sebab itu Imam Ghazali bagi amaran supaya menjauhi perkara ini. Dari Imam Ghazali pakar debat, berdebat dengan ahli falsafah, kalah ahli falsafah. Thumma alam annahu idza kana fi kulli qutrin da'in min du'ati ahli sunnati yahullu syubaha wa yaruddu ala ahli bid'ah wa yastaqillu bihadzal ilmi wa yusaffi qulub ahli al-haqqi an wasawisil mubtadi'ati faqad saqata al-fardu amman siwahu. Jadi tak boleh semua orang nak bergelumang dengan perbincangan akidah yang mendalam, tak perlu. Kemudian ketahuilah oleh kamu bahawa sekiranya ada pada setiap daerah itu seorang da'i, seorang pendakwah di kalangan pendakwah ahli sunnah wal jamaah, yang mana dia mampu merungkaikan keraguan-keraguan dan dia mampu menolak ahlul bid'ah, dan dia itu secara independen dengan ilmu ini dia membersihkan hati orang yang benar daripada was-was ahlul bid'ah, maka telah gugur kefarduan daripada orang lain. Kalau tak ada, kena adakan, kena hantar orang belajar. Tapi dia tak cukup duit, kena kumpul duit lah, bantu dia, fardu kifayah. Kalau tak semua berdosa.
kena buat beasiswa untuk anak kita, bagi seorang dua yang cerdik, yang brilian, hantar dia mahir dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Bakadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sir wa jami'i syarhi ajaibil qalbi. Demikian tak wajib pun kamu nak tahu perincian-perincian ilmu tasawuf tu, nak bincang sampai benda-benda seperti wahdatul wujud lah, nak bincang benda-benda yang kita pun tak melalui pun. Padahal hati masih benda-benda basic pun tak lepas lagi, hasad bersepenuh dalam hati lagi, takabur masih ada lagi, ujub riak masih bersarang lagi. Kita nak sibuk bincang benda-benda yang macam itu, ya, fana lah, baqa lah, ya, bukan, tak perlu, tak wajib pun kamu mengenali perkara-perkara terperinci ilmu tasawuf ni dan segala syarahan tentang keajaiban-keajaiban hati, tak perlu. Illa ma yufsidu alaika ibadataka, kecuali apa yang nanti kalau kamu tak belajar, ia akan merosakkan ibadah kamu. Fayajibu alaika ma'rifatuhu litajtanibahu, maka wajiblah kamu tahu supaya kamu dapat menjauhinya. Wa ma yalzamuka fi'luhu kal ikhlasi wal hamdi wasyukri wat tawakkuli wa nahwa zalika, dan wajib kamu mengetahui apa yang wajib kamu amalkan seperti ikhlas, bahawa memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan seumpamanya. Fayalzamuka ma'rifatuhu litu'addiyahu, maka yang macam itu wajib kamu kena belajar supaya kamu dapat beramal. Wa amma ma siwahu fala, ada pun yang lain daripada itu. Kalau ada orang kata saya tak faham lah, tinggi sangat tasawuf dia ni, tak payahlah. Kenapa pula? Masa kita hidup kan terbatas, kita nak tumpu pada yang wajib dulu. Kenapa kalau kita dah rasa itu bukan perkara yang membantu kita membersihkan hati kita, itu bidang orang lain. Mungkin ada ahli dia. Likulli maqamin rijal, pada setiap maqam dan kedudukan tu ada ahli dia. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqhi minal buyu'i wal ijarati wal nikahi wal talaqi wal jinayati. Demikianlah tidak wajib kamu tahu semua bab-bab fiqh, daripada bab jual belinya, sewa menyewanya, tentang bab nikahnya, tentang bab tolaknya, tentang bab jenayatnya. Bukan penting ke Ustaz? Penting. Innama kullu dzalika fardun alal kifayah. Hanya saja yang kita sebutkan tadi, jual beli, sewa menyewa, nikah kahwin, cerai berai, ya, itu adalah fardu, tapi fardu kifayah. Itu penting ada ustaz-ustaz, ada mufti-mufti yang mereka ni kena alim lah. Bab-bab ni yang kita orang awam ni kita tak tahu, nanti kita tanya pada mereka. Jadi praktikal ya, Islam ni agama yang praktikal. Kalau nak suruh semua orang alim bab fiqh, habis siapa yang nak bawa Grab, siapa yang nak jadi kerani, siapa yang nak jadi CEO, siapa yang nak jadi menteri, ya kan? Jadi menteri sibuk, betul. Belum jadi menteri kan dah selalu jumpa, lepas jadi menteri kan dah tak sempat jumpa. Bila masa nak belajar bab bitil fiqh ni, jadi tidak fardu ain, fardu kifayah sahaja. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.